Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang dihormati Sahibul Fadilah Ustaz Usop selaku saudara imam masjid ini, jawatan kuasa masjid, tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini muka surat apa? Fi Manhaji muka surat 360, muka surat 360, kelima makmum mendadak berniat jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, makmum hendaklah berniat jemaah atau mengikut imam. Disyaratkan niat tersebut berserta dengan takbiratul ihram. Seorang yang meninggalkan niat mengikut imam tetapi masih mengikut kesemua perpindahan dan perbuatan imam tersebut, salatnya batal jika dia ikut menunggu imam agak lama pada anggapan umum. Jadi dia tak dapat nak ikut, maka dengan sebab dia tak dapat nak ikut, maka kira batal sembahyang dia. Sekali lagi, disyaratkan niat tersebut berserta dengan takbiratul ihram. Niat nak ikut tu masa takbiratul ihram. Seorang yang meninggalkan niat mengikut imam, dia tak niat nak ikut imam tapi masih mengikut semua perpindahan dan perbuatan imam tersebut, solatnya batal jika dia ikut menunggu imam agak lama pada tanggapan umum. Sebab mukaddimahnya dia tak niat. Jadi sembahyang dia tu macam dia telah buat sebagaimana orang lain. Jadi sepatutnya dia kena niat ikut imam dahulu. Walau bagaimanapun, jika persamaan perbuatan yang secara kebetulan sahaja tanpa tujuan mengikut imam, atau dia menunggu imam tersebut sekejap sahaja, solatnya tak batal. Adapun imam tak wajib berniat menjadi imam, namun sunat baginya berbuat demikian supaya mendapat kelebihan berjemaah. Imam kalau dia tak niat tak apa, tapi sunat dia niat. Sekiranya tidak berniat menjadi imam, dia tidaklah mendapat kelebihan tersebut kerana seorang tidak mendapat sesuatu daripada perbuatannya selain yang dia niatkannya. Hal ini berdasarkan hadis sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amalan itu adalah dengan niat, dan setiap orang hanya mendapat apa yang dia niatkannya. Makmum mendapat kelebihan berjemaah selagi imam belum mengucap salam. Begitu juga jika dapat bertakbiratul ihram bersama-sama imam adalah satu kelebihan, iaitu makmum bertakbir sebaik-baik sahaja selesai takbiratul ihram imam tersebut. Makmum juga akan mendapat rakaat bersama-sama imam apabila dia mendapat menyertainya ketika rukuk pada rakaat berkenaan. Sebaliknya, makmum akan terlepas rakaat tersebut sekiranya dia menyertai imamnya selepas rukuk. Oleh itu, dia hendaklah menggantikan rakaat berkenaan atau rakaat lain yang terlepas sekiranya lebih daripada satu rakaat setelah imam mengucap salam. Yang kedua, dia anggap mendapat kelebihan berjemaah. Dia sampai itu sebelum imam beri salam. Dia mari imam duduk tahiyat akhir, dia pun takbir dan dia pun turun tahiyat akhir bersama imam. Bila dia turun tahiyat akhir bersama imam, sebenarnya dia dapat. Tapi kalau nak dapat rakaat, dia mesti masa rukuk. Kalau selepas daripada rukuk dia sampai tu imam dah tidak, dia tak dapat apa-apa. Rakaat tu dia tak dapat, jadi dia kena tambahlah berapa rakaat yang dia terlepas daripada imam.
Kalau sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat ni dia special sikit tuan-tuan. Sembahyang Jumaat dianggap mendapat Jumaat dan rakaat apabila kita hanya tertinggal satu rakaat saja. Kita mari, Tok Imam sudah selesai satu rakaat, dia rakaat kedua. Jadi kita pun takbir, dia pun rokok, kita pun rokok. Selepas daripada Tok Imam beri salam, kita hanya kena tambah satu rakaat saja, maka selesailah. Yang kedua, kalau kita sampai itu Tok Imam sudah tahiyat akhir, kita masuk, kita ikut imam. Tapi bila kita bangkit, kita kena tambah 4 rakaat. Sebab Nas menyebut man adraka raka'atan minal jumu'ati faqad adrakal jumu'ah. Siapa yang dapat satu rakaat daripada Jumaat, dia akan dapat Jumaat. Bermaknanya kalau kurang daripada satu rakaat, dia tak dapat apa-apa. Dia tak kira dapat Jumaat, tapi dia kena ganti dengan zuhur. Dia ikut imam tapi ganti dengan zuhur. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ni soalan yang kedua. Galakan berkahwin muka surat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Galakan berkahwin. Perkahwinan bertujuan untuk membangunkan institusi kekeluargaan. Ini kerana keluarga tak wujud kecuali dengan berkahwin. Tanpa ikatan perkahwinan, hubungan sejenis antara lelaki dan perempuan adalah zina. Firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jangan hampir zina, kerana zina itu perbuatan yang keji dan buruk jalan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Al-Maghari berkata, perzinaan sebenarnya membuka pintu huru-hara dan kegoncangan di kalangan sesama manusia kerana manusia tetap mempertahankan kehormatan. Berapa banyak peristiwa pembunuhan yang timbul kerana keinginan berzina, sehingga sewaktu kita dengar suatu peristiwa pembunuhan, maka orang akan terus mengatakan, periksalah dahulu latar belakang perempuan yang terlibat sampai tahap itu. Begitu juga firman Allah Ta'ala, muhsinina ghaira musafihin wala muttakhizi akhdan. Sedang kamu dengan cara yang demikian menikah bukan berzina, dan bukan kamu mengambil mereka menjadi perempuan-perempuan simpanan. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, Islam suruh kahwin dan Islam tegah daripada berzina. Kerana zina ini, pertama, dia tidak ada kebertanggungjawaban. Kedua, dengan berzina, dia akan mengundang murahnya akhlak, hilangnya kehormatan. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, innahu kana fahishatan. Kalimah fahishah ini datang dalam bentuk umum yang memberi makna bahawa perzinahan ini semua orang tak seronok. Orang yang tak ikut agama pun tak seronok, sementara lagi orang ikut agama. Cumanya seorang itu hendaklah diberi faham kenapa tak boleh berzina. Pernah berlaku zaman Nabi, seorang lelaki datang dan berkata, ya Rasulullah, izalli bizina.
Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk berzina. Sahabat bangun, bangkit, lalu nak pukul muka orang ni, celupar sangat mulut, mitok pelik-pelik ni. Nabi kata, biarkan, awak mari sini. Dia pun datang. Bila dia datang, Nabi SAW tanya, kamu nak minta izin dengan aku untuk berzina? Kata dia, ya. Apakah kamu suka jika sekiranya orang nak berzina dengan ibu kamu? Mana boleh. Dengan anak perempuan kamu? Mana boleh. Dengan saudara perempuan kamu? Mana boleh. Maka Nabi kata, begitu juga orang lain. Jadinya bila sebut macam itu, barulah dia faham bahawa dalam bab zina ni memang tak dibolehkan. Kalau kita sendiri tak seronok orang zina dengan keluarga kita, orang lain pun begitu juga. Jadi bila kita faham macam itu, kita akan tahu. Dan ayat terakhir Allah sengaja sebut satu kalimah yang cukup pelik. Bila sebut zina ni, Allah sebut wasa'a sabila, buruk jalannya. Apa makna buruk jalannya dan buruk natijahnya? Sa'a sabila ni maknanya, selepas berlaku zina tersebut akan membawa risiko-risiko yang pelbagai. Bukan satu risiko, bukan dua risiko, macam-macam. Ada yang kena sifilis, ada yang kena penyakit kelamin, ada yang boleh membawa pada AIDS, ada yang membawa pada HIV. Itu biasa, tuan-tuan. Itu biasa dan normal kepada orang-orang yang macam ini. Sebab Allah kata wasa'a sabila. Saya pernah kisahkan dalam satu kajian dibuat. Seorang Arab pergi ke Eropah, belajar di Eropah. Sudah belajar di Eropah, masa duduk di Eropah, dia banyak melakukan perzinaan, coupling dalam keadaan free sex. Kemudian dia berjaya, dia pulang ke negeri halamannya, tanah Arab. Oleh kerana dia membawa segulung ijazah yang nampak begitu educated dia ni, maka dicarikan untuknya oleh keluarganya pasangan yang baik, yang salihah dan sebagainya. Dia pun kahwin. Tuan-tuan, selepas kahwin, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampailah bertahun-tahun dia tak dapat anak. Cemasnya tidak sedikit. Akhirnya dia pergi ke tempat yang paling hebat di Eropah untuk buat rawatan bagi nak mendapatkan zuriat. Buat dia punya rawatan tersebut. Selepas dia buat rawatan tersebut, satu hal yang tak disangka-sangka, pakar-pakar tu bagi tahu, tuan, minta maaf, apa yang kami dapat kajian dan dapat apa yang kami dapat sahkan menunjukkan bahawa sebenarnya air mani tuan bersifat mati. Dari segi sperm yang ada itu mati. Jadi anda selama-lamanya tak akan dapat anak. Gelap dunia, tuan-tuan. Merasa nikmat hanya seketika, tetapi diri menjadi merana sepanjang hayat hidup. Itulah sebahagian daripada bala sini. Ini tak termasuk kemerkaan Tuhan. Ini tak termasuk bagaimana hilangnya keberkatan hidup. Cahaya muka Islami, cahaya nur hidayah tak ada orang macam ni. Dan mereka sendiri akan blame diri mereka bahawa mereka ni orang yang kotor, orang yang najis, orang yang tak baik dan sebagainya. Itulah kesannya. Dan kesannya kita akan tengok.
Itu tak termasuk apabila berlaku dan terpengandung, akhirnya terpaksa buat pembunuhan sejak dari janin lagi. Binatang sezalim mana binatang pun dia tak bunuh anak dia lalu. Tapi manusia kerana dek zina, dia sanggup buat macam tu. Kadang-kadang mengancam menyawa ibu-ibu itu sendiri. Bukan sekadar itu, bila dah bersalin kadang-kadang buang bayi. Mana ada sifat binatang dibuang anak dia, tiba-tiba manusia sanggup buat macam tu. Bukan sekadar itu, kadang-kadang dibunuh anak-anaknya. Dan ini merupakan hasil penjarahan yang dilakukan. Tak cukup dengan keadaan macam itu, kadang-kadang kesudahannya ke penjara tempat dia. Bukan sekadar itu, apa yang lebih parah kalau anak itu besar akan menjadi aib kepada ibu, kepada bapa, kepada keluarga yang kata ini anak siapa? Anak zina. Dia tak kata anak Mamat, dia tak kata anak Ali, dia tak kata anak Fatimah, dia kata anak zina. Pelik. Anak zina ni amat beza daripada anak yatim. Saya tak kata budak tu, tapi saya kata kesilapan ibu dan bapanya, bapa biologi dia lah. Ini masalah. Oleh kerana itu setakat itu saja. Anak ni pula dia akan jadi inferiority, jadi lemah semangat. Dia akan malu. Walaupun dia nampak bapak dia tu ada, tapi dia malu yang amat sangat. Dan ibu dia pun rasa malu, semua rasa malu. Ini masalah. Dan anak ini akan terbiar dan akhirnya membawa kepada penyakit masyarakat. Menjadi potensi tegak untuk jadi penagih dadah, menjadi rakan penjenayah, menjadi gangsterism dan sebagainya. Sebab hilang kasih sayang. Bapa tak ada dah nak kasih bapa ke mana. Ibu cuba nak menjarakkan. Sementara lagi kalau dia kahwin pula dengan orang lain, dia pun gerang kepada bapa. Budak ni hak asalnya, maka budak ini dalam keadaan kesempitan. Di sini saya duk rasa pentingnya satu tarbiyah kepada anak-anak seperti ini. Siapa yang nak cakna? Ni tugas ni siapa nak buat? Ada seorang wanita di Kuala Lumpur, bagus tu. Seorang wanita, Masya Allah. Dia ni tuan-tuan seolah-olah mewakafkan rumah dia untuk orang yang bersifat macam ni. Kalau lelaki datang, dia bagi kain plekat, dia bagi kopiah, sejadah, semua. Kalau perempuan datang, dia bagi telekung dan sebagainya. Biasanya perempuan yang datang yang termengandung tanpa suami, ramai datang. Dia didik seadanya. Kemudian sampai beranak, dan hasil tarbiyahnya itu mengikut catatan 3-4 tahun lepas lah orang bagi tahu saya, ada anak yang telah hafiz Quran dan belajar agama. Apa yang saya nak sebut ialah anak tak berdosa, anak tak salah. Kita kena beza antara dua kesalahan. Kesalahan ibu memang dia salah, bapak memang salah. Nas berbuat satu mesti nas, apa dia kata betul. Anak ni orang kata dia salah, anak tak salah apa. Anak tak salah. Jadi di situ siapa yang nak mengambil tanggungjawab? Ini yang jadi masalah. Akhirnya anak tersebut lebih kurang keadaan biar jadi susah. Yang lebih parah daripada itu, kalau ada pula yang bukan seagama ambil untuk, mungkin tak pelik kita nampak muka Melayu, tiba-tiba jadi pendukung agama lain yang tegar. Kita kata macam orang Melayu. Dia kata betul. Dia pula syarah kita satu persatu kelemahan kita.
Ini yang kita bimbangkan. Sebab itu Islam haramkan perzinaan dan galakkan perkahwinan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini muka surat apa? Muka surat 278. Demikian juga ilmu tanpa amalan. Muka surat Baca nufus muka surat 278. Demikian juga ilmu tanpa amalan. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga muka surat 278. Demikian juga ilmu tanpa amalan sama seperti lilin yang menerangi manusia, sedangkan dia membakar dirinya. Ilmu kepadanya adalah kelalaian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kejahilan lebih baik baginya. Maka sesiapa yang membuahkan segala anggota samalah seperti menyiram hati dan lidahnya dengan zikir, tetapi menutup mata dan telinganya daripada melihat dan mendengar ilmu, sementara kedua-dua belah tangan dan kakinya berjalan ke arah kebaikan. Maknanya ilmu ni bukan sekadar kita milik, tapi kita laksanakan. Kalau kita tak beramal, mungkin terang, tapi terang tu seperti lilin membakar diri, orang lain manfaat, dia tak ada apa satu. Sedangkan dia, ini keadaan. Dan kalau kita ada ilmu, kita tak beramal banyak, kadang-kadang pada masa itu kejahilan lebih baik baginya. Kenapa? Kerana dia tak tahu itu, dia tak buat. Yang ini dia tahu, sementara lagi tahu yang sepatut dia buat, dia tak buat. Maka seolah-olah dia telah melakukan satu kesilapan yang cukup besar. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah. Maksudnya, hai manusia, orang beriman, kenapa kamu kata apa yang kamu tak lakukan? Amat besar kemurkaan di sisi Tuhan. Allah tempelak golongan ahlul kitab, atamuruna nas wa tansawna, atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Apakah kamu nak perintahkan manusia untuk buat baik, sedangkan kamu sendiri lupa diri kamu baca kitab? Apakah kamu tidak berakal? Allah marah tuan-tuan. Sesiapa yang kerap menghadiri majlis dan duduk bersama rakan taulangnya, sudah pasti dia terdedah kepada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksud majlis di sini, duduk dalam keadaan melepok-lepok. Majlis yang tak baik, duduk dalam keadaan melepak banyak sangat, maka mudah untuk maksiat. Sebab bila duduk, kita bukan sehala tapi dua hala. Kalau macam saya, kita mari belajar ni, kita sehala, kita dengar je, kita senyap. Ayat ini tak, ni dua hala. Jadi kesan antara keduanya cukup besar. Perumpamaannya seperti seorang memasukkan kayu kering ke dalam api, padahal dia menghendakinya supaya tidak terbakar. Sama juga, dia pergi tempat maksiat, tapi dia tak mahu maksiat, kecuali dia pencegah maksiat, itu baru iyalah. Maknanya akan terdedah. Kita letak kayu api yang kering kontan, letak dalam api supaya kayu api tak terbakar, mana boleh. Baik, seolah-olah dia menghendaki perkara mustahil kerana telah datang sesuatu yang dikhususkan dengan balik. Sesiapa yang mengenali manusia dan hidup bersama mereka tak sama dengan manusia yang tak dikenali mereka. Jadi orang yang kenal tak sama dengan orang tak kenal. Jadi bila kita kenal, kita boleh pilih hak mana kawan sejati, hak mana kawan tak. Hak mana kita boleh manfaat daripada dia, hak mana dia boleh manfaat daripada kita, hak mana dia ni masalah kat kita. Macam-macam tuan-tuan.
Masalah dunia boleh tahan lagi, masalah akhirat rosak kita, pahala kita kosong, macam-macam lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak terangkan tentang Al-Ain? Al-Ain ni satu penyakit berkenaan dengan isu sihir. Ini nisbah kepada mata asalnya, dan hadis banyak cerita hal ni. Nanti kita terangkan semula. Sebab baru-baru ini ada ibu bapa berkongsi bahayanya Al-Ain atau pengaruh buruk pandangan mata terhadap gambar bayi yang diupload di FB dan internet. Yang ni saya ingat Ustaz Usuk beri jawapan insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz, apakah kedudukan anak tak sah tarah luar nikah dari sudut nasab dan aurat? Nasab tak boleh dinisbahkan kepada bapa, tapi nisbahkan kepada Abdullah, dan boleh kita nisbahkan kepada ibunya. Cuma ibu tak popular, dan boleh dinisbahkan sebagai maula, sebagaimana jawapan yang disebut dalam fuqaha. Saya datang masjid, lepas tu duduk makan pisang sebentar di luar masjid. Adakah saya boleh melakukan salat tahiyatul masjid? Boleh. Sebab yang tak bolehnya apabila kita dah duduk dalam masjid lama, maka tentang tuntutan tahiyatul masjid sudah lupa. Adakah Luqmanul Hakim pernah ditanya dia mahu jadi nabi atau tidak? Mohon penjelasan. Masalah ni khilaf ulama. Pendapat yang masyhur menyatakan dia ni nabi, dan pendapat yang menyatakan dia ni bukan nabi. Ada dua pandangan lah. Ada kata dia nabi, ada kata dia tak nabi. Ini dibahaskan oleh ulama. Nanti kita buat buku yang insya-Allah. Orang yang pernah melakukan zina dan telah bertaubat, mereka tak dibalas hukuman di dunia. Bagaimana dengan hukuman akhirat? Dia boleh bertaubat kepada Allah, insya-Allah. Allah kata Nabi, insya azabah wa insya taba alaih. Sama ada Tuhan nak seksa dia ataupun nak terima taubat dia. Kalau dia bertaubat, insya-Allah pintu rahmat Allah cukup besar. Bagaimana cara masbuk ketika solat subuh? Apabila tambah satu rakaat, perlukah baca kunut lagi selepas sudah kunut bersama? Ya, perlu. Ustaz, orang kata kalau banyak kita belajar ilmu maka berdosa kalau kita tak amalkan. Ada dua. Kalau ilmu yang menjadi fardu ain, yang wajib kita tak beramal, maka berdosa lah. Tapi kalau ilmu sunat kita belajar, maka sunat kita beramal. Kita tahu tentang sembahyang malam, jadi kita sembahyang itu sunat lah hukumnya. Mana dapat pahala, bukan wajib sembahyang malam pula. Tak, itu kena beza. Kalau malas untuk beramal dan tak sanggup amal, adakah lebih baik tak banyak ilmu? Jadi saya jawab dah tadilah. Adakah hadis yang sahih itu hadis yang telah ditasahihkan oleh Imam Bukhari, Muslim? Bolehkah dikatakan hadis sahih sahaja? Dan adakah hadis yang tak ditasahihkan lagi oleh ulama hadis jika hadis tak? Dia ikut dia punya dawabit dia. Tak kala menepati dawabit dia, hadis itu boleh ditasahihkan. Iaitu 5 perkara yang disebut oleh para ulama. Awwaluha sahih wa mattasal isnaduhu wa lam yushazza aw yu'al yarwihi adlun dhabitun am mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Adanya sambung sanad dia, orang yang riwayatkan hadis itu adalah orang yang dhabit, yang tam, sempurna, tidak ada syuzuz, tidak ada illah yang qadihah, dan begitu juga dia ini adalah orang yang adil. Bagaimanakah cara untuk dapatkan rasa cinta kepada ilmu? Memahami erti ilmu tersebut dan cuba untuk membaca sejarah salafus salih, terutamanya para ulama, bagaimana dia dambakan ilmu tersebut. Apakah hukum kita memulakan berjabat tangan dengan orang kafir? Islam membolehkan memenggal kepala orang kafir di medan perang. Persoalannya, adakah Rasulullah SAW juga memenggal orang kafir? Jabat salam tak jadi masalah apa.
Jawab salam tak jadi masalah. Yang tak bolehnya Nabi kata la tabda'us salam, jangan kamu mulakan beri salam. Beri salam, jawab salam ni lain, beri salam. Sebab beri salam ni doa. Bila doa ni bab lain. Baik. Yang kedua, berkenaan dengan Nabi penggal ni tak ada. Dalam nas tak menunjukkan ke arah itu. Sejarah tak menunjukkan Nabi bunuh orang, kecuali hampir terkena ataupun asbab semata-mata. Jadi dikatakan asqan nas man qatala nabiyyan wa qatalahu nabiyyun. Sejahat-jahat, seburuk-buruk manusia, sehina-hina, seteruk-teruk manusia, secelaka manusia, di mana dia bunuh Nabi atau Nabi bunuh dia. Maka orang tu orang berakna lah tu. Orang tu orang yang disebutlah antaranya orang yang membunuh unta Nabi Allah Saleh. Allah kata wa naqatallahi wa suqiyaha, tapi dia bunuh. Fakazzabu fa'aqaru fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Jadi Nabi tak pernah bunuh. Yang adanya dalam setengah riwayat menyatakan dalam perang Badar, Nabi mengambil panah dan melancarkan panah kepada seorang yang bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf Nabi janjikan di kota Mekah dulu, sebab dia ni celupa. Bila dia tengok Nabi kata ada hari bangkit, dia ambil debu dan dia tiup atas muka Nabi. Dia kata mungkin ke orang yang sudah mati ni akan hidup balik? Jawabnya tak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turun wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim qul yuhyiha allazi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Jadi ayat ni lalu Nabi kata aku akan bunuh. Kalimah tersebut setengah ulama kata Nabi panah kena sikit je pada leher dia. Lalu dia kata kepada sahabat dia, Muhammad telah bunuh aku. Dan betul dia mati selepas itu. Dia bukan kena cedera parah, tak, kena sikit, tapi asbab sahaja. Itu sebahagian pandangan ulama dari segi sejarah ni. Boleh tak terangkan? Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat saya jawab pada hari ini, insya-Allah. Jadi setakat itulah untuk hari ini. Saya tak dapat nak panjang, kebetulan saya ada setempat lagi untuk mengajar. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din al-mutawi. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Buku ni ada jual di sana, dan juga buku Cintai Rasulullah SAW.